Oke, salam dan salam sejahtera. Ada pencerahan saya berkenaan dengan isu yang mana melibatkan rasuah dan ini juga melibatkan Presiden Parti UMNO. Dan apa yang kita lihat hari ini kenyataan dikeluarkan di media yaitu tugas Menteri Dalam Negeri bukan minta wang. Jadi kalau saya sebagai orang UMNO, saya sebagai pimpinan UMNO mempunyai seorang presiden yang macam ni, tidak tahu tanggungjawab dan tidak tahu amanah yang diberikan rakyat apabila memegang tugas sebagai Menteri Dalam Negeri, akhirnya kerja dia meminta wang. So, ini adalah kenyataan yang kita lihat hari ini daripada Mahkamah Tinggi yang memberitahu tugas Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebagai Menteri Dalam Negeri untuk berkhidmat kepada rakyat dan bukannya meminta wang tunai didakwa dana politik daripada Ultra Kirana Sendirian Berhad UKSB pada setiap bulan. Kita tengok, jadi bagaimana kita tidak kritik tugas seorang Menteri Dalam Negeri menjaga apa yang diamanahkan oleh rakyat, terutamanya banyak cabang yang dipegang dalam Kementerian Dalam Negeri ini. Jadi kerja dia meminta duit kepada projek, kepada tender yang mana apa yang berlaku kepada Ultra Kirana Sendirian Berhad ni setiap bulan. Ini adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh media. Dan apa yang dikatakan oleh Timbalan Pendakwa Raya. Berkata Ahmad Zahid sebagai penjawat awam dan dibayar gaji oleh pembayar cukai. Bermaksud ini adalah duit rakyat, boleh menerima sumbangan termasuk dana politik mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan. Ini pun dah bersalah. Dan beliau berkata sumbangan diterima Ahmad Zahid juga yang juga bekas Timbalan Perdana Menteri, dan Presiden UMNO ini seolah-olah mengejek peruntukan undang-undang sedia ada. Inilah kerja pimpinan UMNO apabila mereka berada dalam kerajaan suatu masa dahulu. Pasukan Pembela Zahid memaklumkan tiada masalah untuk terima dana politik. Mereka kata sumbangan wang dibolehkan jika dilabelkan sebagai dana politik. Itu inti parti hujahan dibuat mereka dan saya mengambil maklum isu itu. Mereka kata dibolehkan. Tetapi hakim kata melanggar Seksyen 165 Kanun Keseksaan. Kerana benda ini kalau dah ada dalam seksyen yang mana ini melibatkan akta, bermaksud bersalah. Tetapi hakim dia pula mengatakan bahawa dibolehkan. Saya ingin menekankan bahawa penjawat awam tidak boleh menerima barang bernilai termasuk wang tunai. Saya boleh menggesa mahkamah untuk melihat Zahid Hamidi sebagai penjawat awam dan bukannya ahli politik kanan. Sepatutnya menjadi menteri itu adalah penjawat awam lah. Tetapi mereka rasakan bahawa mereka gunakan kekuatan politik mereka dengan jawatan yang ada. Akhirnya ini juga menyebabkan kepada salah guna kuasa. Jadi bagaimana nak memusing? Saya yang bukan hakim pun kita fikir-fikir balik. Tidak logik soalan jawapan yang dijawab. Jadi bila sumbangan diberi, kita melihat kepada Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM. Jika ada dalam bentuk suapan undang-undang, tidak membenarkan menteri menerima sumbangan atas label apa pun. Dan dalam kes ini Ahmad Zahid adalah penjawat awam untuk badan kerajaan. Dan malah Seksyen 165 Kanun Keseksaan, Akta SPRM dan Cukai tidak mengiktirafkan sumbangan politik. Akhirnya sangkutlah. Akhirnya Ahmad Zahid 69 berdepan dengan 33 pertuduhan menerima suapan berjumlah Singapura dolar 13.56 juta. Kalilah dengan 3.3 sekarang ni daripada UKSB untuk dirinya selaku Menteri Dalam Negeri ketika itu bagi melanjutkan kontrak syarikat berkenaan sebagai pengendali pusat senti OSC di China dan visa luar negara VLN. Dan suapan juga bagi mengekalkan kontrak perjanjian untuk membekalkan sistem bersepadu VLN kepada syarikat yang sama oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi ini sudah pun berlaku salah guna kuasa. Bagi 7 lagi pertuduhan, Ahmad Zahid didakwa mendapatkan untuk dirinya wang tunai Singapura dolar berjumlah 1.15 juta. Jadi berapa banyak itu? Dan RM 3 juta serta 15,000 Swiss francs dalam bentuk Swiss franc dan AS 15,000 US dollar 15,000 daripada UKSB yang mempunyai kaitan dengan tugas rasmi beliau ketika itu.
Dan bekas timbalan Perdana Menteri ini juga, yaitu Datuk Seri Zahid Ahmad Abidi, didakwa melakukan semua kesalahan berkenaan di Sri Satria Prison 16 Putrajaya dan Country Heights Kajang antara Oktober 2014 dan 2018. Maka perkara ini ada bukti yang sah dan nyata. Saya percaya dia juga ada aliran tunai yang diikuti oleh badan kehakiman kita, oleh peguam-peguam ataupun oleh hakim-hakim kita untuk melihat bahawa apa yang telah pun berlaku ini sebenarnya kita boleh katakan tak lama lagi. Kes ini sama lah macam Datuk Seri Najib Razak yang mana akan ke penjara lah kalau macam ni lah jawapannya. Dan pendakwaan turut dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya yang mana di sini mengatakan bahawa Ahmad Zahid memegang jawatan itu bermula pertengahan Mei 2013, menyatakan bahawa berhubungan dengan dua bekas pengarah UKSB, Harry Lee Win Kyu dan Wan Koris Shah Wan Abdul, sekaligus memberi peluang untuk membuat permintaan berkenaan. Dan kita lihat, saya tidak nak panjangkan lagi ke bawah berkenaan dengan kenyataan ini, tetapi apa yang saya lihat sendiri, yang mana sebelum ini saya melihat ceramah-ceramah pimpinan UMNO, terutamanya pimpinan kanan yang melibatkan Presiden UMNO ini sendiri, yang mana dia kata, duit saya sendiri pun saya bersalah, dia kata, kepada apabila buat ceramah. Itu adalah duit saya, dia kata. Dan hari ini, kenyataan yang di mahkamah adalah mengatakan, Datuk Seri Zahid ini tadi mengambil duit sebagai suapan setiap bulan. Daripada mana? Daripada UKSB. So, inilah dia. Jadi, dia menggunakan jawatan dia, yang mana waktu itu sebagai Menteri Dalam Negeri, kerja dia meminta wang. Jadi, kerja rakyat tertangguh. Jadi, itulah kerja mereka. Inilah yang kita tidak mahu. Menteri-menteri yang ada hari ini, kita harap tidak melakukan kerja ini lagi. Tetapi apa yang kita harapkan pagar makan pati. Jadi, kerja mereka dalam kementerian, menjadi menteri, dahlah gaji besar, mereka makan duit rakyat, yang mana kita dengar tadi, gajinya adalah dibayar oleh pembayar cukai, dan akhirnya dia juga masih menggunakan jawatan penting itu untuk mereka mencari dana, mencari duit, mencari keuntungan dengan projek-projek yang mereka lantik sendiri. Jadi, bagaimana kita rakyat di bawah ini nak mempercayai? Jadi, ini isu yang ada hari ini sebagai pengajaran, dan kita rakyat sebenarnya tidak suka dengan rasuah ni. Kerana disebabkan rasuah ini, pemimpin-pemimpin elit kita akan terus mengaut kekayaan luar biasa, yang mana kita akan menanggung hutang itu. Kita akan menanggung beban, dan juga jika melibatkan projek, tender, kontrak ataupun apa yang berlaku dalam kita punya pentadbiran kerajaan, maka kualitinya tak ada. Sebab itu, kalau kita, siapa yang pernah kerja di kerajaan, banyak tempat yang kita rasa tidak kualiti. Kita tengok di pejabat, bos kita, pegawai-pegawai kanan kita, bukan main. Tetapi kita pergi ke ofis-ofis pegawai rendah kita ni, kasihan. Dia nak beli printer pun tak ada, nak beli pen pun tak ada, pembaris pun tak ada. Tetapi di bilik-bilik pejabat pegawai kita, bukan main lagi, penuh semua barang ada. Jadi sepatutnya kita dah negara yang maju, negara yang mempunyai kewangan sebenarnya, kalau tidak ada rasuah, sebenarnya boleh memberi manfaat yang lebih pada penjawat awam. Tetapi penjawat awam apabila disogok dengan bonus setiap tahun, konon-kononnya inilah limpahannya daripada ekonomi ataupun daripada kita menjadi kerajaan, akhirnya mereka merasakan bahawa pedulilah, yang penting saya dapat bonus. Tapi hakikatnya kita akan menerima dalam waktu yang panjang penindasan yang terlalu ketara. Jadi saya harap penjawat awam melihat ke arah kita nak yang terbaik, bukan kita nak memilih pemimpin yang seperti ini. So, itu pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Sekian, terima kasih.